Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kita semua, dimanapun kita berada, dan dalam apa jua keadaan hati kita hari ini. Pernahkah kita terfikir, mengapa Al-Quran begitu istimewa dan berbeza dari segala kitab lain di dunia? Ia bukan sekadar kitab bacaan, tetapi mukjizat yang hidup, yang terus memberi inspirasi dan petunjuk kepada manusia sepanjang zaman. Setiap kali kita membacanya, seolah-olah ada kekuatan yang mengalir, menenangkan hati, dan menuntun jiwa. Keindahan bahasanya, ijaz balagi, membuat para sastrawan Arab terdiam dan kagum. Tidak ada satupun karya sastra yang mampu menandingi keunikan dan keindahan susunan ayat-ayatnya. Setiap kata dipilih dengan penuh hikmah, membawa makna yang mendalam dan menyentuh perasaan. Setiap ayatnya menyentuh hati, menenangkan jiwa, dan membuka minda. Bacaan Al-Quran mampu mengubah suasana hati yang gundah menjadi tenang dan memberikan harapan di saat kita merasa lemah. Ia adalah penawar bagi hati yang resah dan penunjuk jalan bagi mereka yang mencari kebenaran. Al-Quran adalah surat cinta dari Pencipta kepada hambanya, penuh dengan nasihat, kasih sayang, dan peringatan. Setiap ayatnya mengandungi pesan yang mendalam, seolah-olah Allah berbicara langsung kepada kita, membimbing dan memeluk kita dengan rahmat-Nya. Keajaibannya juga terletak pada susunan angka, ijaz adadi. Setiap huruf dan ayat disusun dengan sistem matematik yang menakjubkan. Tidak ada satupun yang tersusun secara kebetulan. Semuanya terancang rapi, membuktikan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta. Kitab ini diturunkan berperingkat selama 23 tahun, namun konsistensinya sempurna. Setiap wahyu datang pada waktu yang tepat, sesuai dengan keperluan umat ketika itu, namun tetap relevan hingga ke hari ini. Tidak ada perubahan atau pertentangan dalam isinya. Subhanallah, setiap inci Al-Quran terancang dan terpelihara. Dari huruf hingga makna, semuanya dijaga oleh Allah, tidak berubah walau sedikit pun sejak ia diturunkan. Hari ini, mari kita selami sebahagian kecil keajaiban Al-Quran. Bahasa dan angkanya yang saling berkait, membuktikan bahwa ia benar-benar wahyu ilahi yang tiada tandingan. Semoga perkongsian ini menambah cinta dan semangat kita untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah, semoga hati kita sentiasa terpaut dengan kalam suci ini, dan hidup kita diberkati dengan cahaya petunjuk-Nya. Allah mencabar manusia dan jin untuk menandingi Al-Quran, walau hanya satu surah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23, cabaran ini kekal tak terjawab hingga hari ini. Al-Quran menggunakan kata yang tepat, struktur sempurna, makna berlapis, seni bahasa tertinggi. Ijaz balagi ini membuat musuh Islam terpaksa mengakui kehebatannya. Menariknya, wahyu diturunkan selama 23 tahun, angka yang melambangkan proses tarbiyah ilahi. Setiap ayat turun sesuai peristiwa, mengajar kita tentang kesabaran dan pembelajaran berperingkat. Bacalah ayat 23 surah Al-Baqarah, ingatlah keagungan kalam Allah dan tempoh 23 tahun penurunan wahyu. Jangan putus asa jika lambat faham, Al-Quran sendiri diturunkan secara beransur. Teruskan usaha, kerana ia adalah perjalanan, bukan perlumbaan. Inilah keajaiban yang tiada tandingan. Allah sering menggunakan perumpamaan mudah untuk mengajar konsep besar. Dalam surah Al-Hajj ayat 23, Allah mencabar sembahan selainnya tak mampu mencipta seekor lalat pun. Pakar sains boleh cipta robot lalat, tapi bukan lalat bernyawa. Jika lalat merampas sesuatu, manusia tak mampu merebutnya kembali. Betapa lemahnya makhluk selain Allah. Surah Al-Hajj, surah ke-22, mengingatkan kita setiap ciptaan Allah, sekecil lalat, adalah sebahagian sistem agung penuh keteraturan. Lalat jadi bukti kelemahan manusia dan keagungan pencipta. Perumpamaan ini merendahkan ego, meninggikan tauhid. Inilah keindahan ijaz balagi, pelajaran mendalam dari contoh paling ringkas. Lihatlah lalat sebagai tanda kebesaran Allah. Salah satu misteri terbesar dalam Al-Quran ialah kemunculan huruf-huruf muqatta'at di permulaan 29 surah. Huruf-huruf ini, yang sering muncul secara terpisah dan tanpa makna jelas, telah memikat para ulama dan pembaca selama berabad-abad. Mereka menjadi tanda tanya yang terus hidup dalam sejarah tafsir Al-Quran, menimbulkan rasa ingin tahu dan kekaguman. Contohnya, Alif Lam Mim di surah Al-Baqarah dan Yasin di surah Yasin. Setiap kombinasi huruf ini seolah-olah membawa rahasia tersendiri, seakan-akan mengundang manusia untuk merenung lebih dalam tentang makna dan hikmah di sebaliknya. Maknanya hanya Allah yang benar-benar tahu.
Dan ini mengingatkan kita tentang keterbatasan ilmu manusia. Walaupun para ulama telah berusaha menafsirkan dan mencari makna di sebalik huruf-huruf ini, hakikatnya ia tetap menjadi rahasia ilahi yang tidak terjangkau akal manusia. Huruf-huruf ini juga berfungsi menarik perhatian, membuat pendengar serta-merta fokus kepada wahyu yang akan dibacakan. Satu teknik retorik yang sangat jenius dan unik dalam Al-Quran. Ia seolah-olah membangunkan jiwa, mempersiapkan hati untuk menerima pesan suci. Ia juga merupakan cabaran kepada manusia. Seolah-olah Allah berkata, inilah huruf yang kamu gunakan setiap hari. Cubalah hasilkan sesuatu yang seindah dan sehebat Al-Quran jika kamu mampu. Namun, tiada siapa yang mampu menandingi keindahan dan keajaiban Al-Quran. Dari sudut ijaz adadi atau keajaiban matematik, corak luar biasa ditemui. Contohnya, surah Kaf bermula dengan huruf Kaf, dan jumlah Kaf dalam surah itu adalah 57, yaitu gandaan 19 angka yang sering muncul dalam struktur matematik Al-Quran. Konsistensi dan keunikan ini mustahil direka oleh manusia biasa. Ia membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah hasil ciptaan manusia, tetapi wahyu yang sempurna dari Allah. Angka 29, jumlah surah yang bermula dengan muqatta'at, menjadi kunci numerikal yang membuka lebih banyak rahasia dan keajaiban dalam Al-Quran, menambah lagi lapisan misteri yang menakjubkan. Misteri ini mengajar kita untuk sentiasa rendah diri, kagum, dan tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ia menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap kebesaran Allah dan keagungan wahyunya. Ada yang kita faham, dan ada yang tetap menjadi rahasia Allah. Teruskanlah mengkaji, merenung, dan beriman, kerana setiap huruf dan ayat dalam Al-Quran pasti mengandungi hikmah yang luar biasa, walaupun tidak semuanya dapat kita fahami sepenuhnya. Al-Quran indah bukan hanya pada makna, tapi juga bunyinya. Surah Ar-Rahman dikenali sebagai pengantin Al-Quran, mengulangi ayat Fabiyayi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali, mencipta irama menenangkan. Kesan psikologi bacaan Al-Quran, ijaz nafsi, diakui ramai, termasuk bukan Muslim. Kajian membuktikan mendengar bacaan Al-Quran menenangkan jiwa, walau tanpa faham makna. Rima akhir ayat surah Ar-Rahman memudahkan hafalan dan menambah keindahan. Allah mencipta surah ini dengan artistik, menggabungkan retorik dan fonetik. Jadikan amalan mendengar atau membaca Al-Quran setiap hari, walau hanya beberapa ayat. Biarkan bunyinya merawat jiwa, membuka hati menerima hidayah. Inilah terapi jiwa paling mujarab dari Allah. Salah satu keajaiban numerikal Al-Quran yang paling menakjubkan dan sering menjadi perbincangan para ilmuwan serta cendekiawan Islam ialah angka 19. Yang secara jelas disebut dalam surah Al-Mudathir ayat 30. Angka ini bukan sekadar angka biasa, tetapi menjadi pintu masuk untuk memahami rahasia matematik yang tersembunyi dalam kitab suci ini. Angka 19 ini menjadi ujian dan penguat iman bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia mengajak kita untuk merenung lebih dalam, melihat keindahan dan keteraturan yang Allah ciptakan dalam setiap ayat dan huruf Al-Quran. Ia bukan sekadar angka, tetapi simbol kekuatan dan keajaiban wahyu. Contohnya, kalimah pembuka Bismillahirrahmanirrahim mengandungi tepat 11 huruf dalam tulisan Arab. Ini bukan kebetulan, tetapi menjadi kunci kepada sistem matematik yang tersembunyi dalam Al-Quran. Setiap huruf dan susunan kata diatur dengan penuh hikmah. Keteraturan angka 19 ini dapat ditemui di pelbagai tempat dalam Al-Quran. Perkataan ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga jumlah surah semuanya berkait rapat dengan angka 19. Setiap pengulangan dan susunan kata membentuk pola matematik yang konsisten dan menakjubkan. Sistem ini terlalu sempurna untuk dianggap sebagai satu kebetulan semata-mata. Ia menunjukkan adanya perancangan yang sangat teliti dan mustahil dicipta oleh manusia biasa. Keindahan dan simetri ini juga tercermin dalam seni bina Islam dan kaligrafi Al-Quran. Al-Quran dipelihara bukan hanya dari segi teks dan makna, tetapi juga dari segi struktur matematiknya yang luar biasa. Setiap generasi menjaga keaslian dan kesempurnaan ini, memastikan tiada perubahan walau satu huruf pun. Tiada siapa mampu menambah atau mengurang walau satu huruf tanpa merosakkan sistem matematik yang telah Allah tetapkan. Ini membuktikan keaslian dan kemurnian Al-Quran sepanjang zaman. Penemuan dan pemahaman tentang sistem ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Setiap ayat, setiap huruf,
saling mengunci dan mengesahkan antara satu sama lain, membentuk satu struktur yang kukuh dan tidak dapat diganggu-gugat. Inilah mukjizat tersembunyi di depan mata kita, menanti untuk diterokai dan difahami oleh sesiapa yang ingin mencari kebenaran dan keindahan wahyu ilahi. Al-Quran bukan buku sains, tapi mengandungi isyarat saintifik yang baru ditemui sains modern. Contohnya, proses kejadian manusia dalam rahim dijelaskan terperinci dalam surah Al-Muminun, selari dengan embriologi modern. Dalam astronomi, surah Al-Anbiya ayat 33 menyebut matahari dan bulan beredar di orbit, tepat seperti penemuan sains. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, seorang ummi, tahu fakta ini 1400 tahun lalu? Islam menggalakkan kajian alam. Al-Quran sering menyeru kita memerhati ciptaan Allah. Sains modern yang selari dengan Al-Quran membuktikan kebenaran wahyu, bukan sebaliknya. Amalkan dengan mengaitkan alam sekitar dengan kebesaran Allah setiap hari. Ajar anak-anak melihat sains sebagai cara mengenal pencipta. Iman dan ilmu saling menguatkan, bukan bertentangan. Inilah keharmonian akal dan wahyu. Keindahan Al-Quran mesti diterjemah dalam kehidupan, bukan sekadar pengetahuan. Mulakan dengan membaca setiap hari, walau satu muka surat, istiqamah lebih penting dari kuantiti. Nabi bersabda, sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Perbaiki bacaan, sertai kelas tajwid. Jangan malu belajar walau sudah dewasa. Setiap huruf dibaca diganjari pahala, lebih-lebih lagi bagi yang masih belajar. Fahami makna, mulakan dengan terjemahan, renungkan satu ayat setiap hari. Amalkan mesej ayat dalam kehidupan seharian. Hidupkan suasana Al-Quran di rumah, pasang bacaan, galakkan anak-anak membaca bersama. Wujudkan sudut khas untuk solat dan membaca Al-Quran. Rumah yang dipenuhi alunan ayat suci akan tenang, diberkati dan dijauhi syaitan. Insya Allah, Al-Quran jadi panduan hidup, bukan sekadar hiasan. Sebagai penutup, kita telah menyusuri sebahagian kecil keajaiban Al-Quran, bahasa, angka, dan sainsnya. Semua ini membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan ciptaan manusia. Keajaiban ini anugerah untuk menguatkan iman, bukan sekadar bahan debat. Dalam dunia penuh cabaran, Al-Quran adalah sauh yang menetapkan hati di jalan kebenaran. Apa yang kita bincang hari ini hanyalah setitis dari lautan ilmu Al-Quran. Teruskan membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya. Jadikan Al-Quran penasihat, penenang, dan cahaya hidup kita. Berdoalah agar Allah sentiasa membuka hati menerima petunjuknya. Semoga kita tergolong dalam Ahlul Quran, keluarga Allah yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 3. Bahasa dan retorik keindahan Al-Quran. Penerangan. Tema ini meneroka keindahan bahasa dan retorik Al-Quran sebagai mukjizat yang tiada tandingan, dengan keajaiban linguistik, melalui gaya bahasa, perumpamaan dan struktur ayat yang memukau, serta keajaiban numerikal, ijaz adadi, seperti nombor 19, 23, simetri dan 29 yang simetri. Bahasa Al-Quran bukan sahaja memikat hati, tetapi juga menyampaikan kebenaran dengan kecepatan yang tidak dapat ditiru, sesuai untuk era sains modern. Tema ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, dengan sebab tambahan untuk ijaz psikologi atau saintifik, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian. Senarai episode. Berikut adalah senarai 10 episode dalam tem 3. Dengan penerangan ringkas untuk episod yang tidak dihuraikan secara penuh. Episod 11, Ijaz Balagi, Cabaran Bahasa Al-Quran. Meneroka cabaran linguistik Al-Quran, Surah Al-Baqarah 2, dan nombor 23 dalam ayat cabaran. Episod 11, Perumpamaan dalam Al-Quran, menonjolkan keindahan perumpamaan seperti lalat, dan nombor 29 dalam struktur ayat. Episod 16, Irama dan Bunyi Al-Quran. Membincangkan irama Al-Quran seperti dalam surah Ar-Rahman dan kesan psikologi bunyi. Episod 19, Huruf Muqatta'at, Rahsia Bahasa dan Nombor meneroka keajaiban linguistik dan numerikal huruf Muqatta'at dengan nombor 29. Episod 20, Kesan Psikologi Bahasa Al-Quran, membincangkan kesan meditasi bahasa Al-Quran dengan nombor 19 dalam basmalah. Episod 21, Struktur Ayat, Simetri dan Keindahan, menonjolkan simetri ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ikhlas dengan pola angka. Episod 22, Kosakata Al-Quran, Ketepatan dan Makna, membincangkan ketepatan pilihan kata dalam Al-Quran dengan kaitan nombor 23. Episod 23, Naratif dan Kisah dalam Al-Quran,
meneroka keindahan naratif seperti kisah Nabi Musa dengan pola angka. Episod 24, Gaya Retorik dan Emosi, menonjolkan kesan emosi ayat-ayat Al-Quran seperti surah Ad-Duha dengan ijaz psikologi. Episod 25, Bahasa Al-Quran dan Sains Moden, mengaitkan bahasa Al-Quran dengan penemuan sains, seperti ayat tentang penciptaan. Kandungan penuh untuk episod terpilih. Episod 16, Ijaz Balagi, Cabaran Bahasa Al-Quran. Penerangan, episod ini meneroka cabaran linguistik Al-Quran yang menyeru manusia dan jin untuk menandingi keindahan bahasanya, dengan fokus pada ayat cabaran Surah Al-Baqarah 23 dan nombor 23 sebagai keajaiban angka. Subbab 19.1, Ijaz Balagi, Cabaran Al-Quran. Penerangan Surah Al-Baqarah mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang bersepadu dengan Al-Quran, dengan gaya bahasa yang tiada tandingan dalam keindahan, ketepatan, dan kesan emosi. Dalil, Surah Al-Baqarah. Dan jika kamu meragu Al-Quran, yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya. Teori kerangka Quran. Hujah. Cabaran ini yang tidak dapat dijawab oleh penyair Arab terhebat seperti Imru Al-Qais, menunjukkan ijaz balagi. Gaya bahasa Al-Quran dengan struktur ayat yang simetris dan irama yang harmoni, melampaui kemampuan manusia, bahkan dengan teknologi analisis bahasa moden. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 23-24 selepas solat maghrib, renungkan cabaran linguistiknya. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk keindahan Al-Quran. Subbab 11.2, Ijaz Adadi, nombor 23 dalam ayat cabaran penerangan. Ayat cabaran mengandungi 23 perkataan, selari dengan 23 tahun tempoh wahyu dan 23 pasang kromosom manusia. Dalil surah Al-Muminun ayat 12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Hujah, nomor 23. Nombor perdana, mencerminkan ijaz adadi dan kaitan dengan kromosom manusia, menunjukkan ijaz ilmi, menyokong amazing consistencies. Impak dan amalan, renungkan nombor 23 dengan menghitung perkataan dalam ayat cabaran. Doa, Allahumma ya Rabb, teguhkan imanku dengan keajaiban nombormu. Halaman 2 Episod 11, Perumpamaan dalam Al-Quran. Penerangan, episod ini menonjolkan keindahan perumpamaan Al-Quran, seperti lalat dalam surah Al-Baqarah, dengan nombor 29 sebagai keajaiban numerikal. Subbab 9, Ijaz Balagi, Perumpamaan Lalat. Penerangan, perumpamaan lalat menunjukkan keupayaan Al-Quran untuk menggunakan imej sederhana dengan kesan mendalam, merendahkan kesombongan penentang. Dalil, surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk atau apa yang lebih kecil daripadanya. Hujah. Keindahan perumpamaan ini terletak pada ketepatan dan kesan emosinya, menunjukkan ijaz balagi yang tidak dapat ditiru. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah dengan tafsir Adi. Doa, Allahumma ya Rabb, ajarkan aku hikmah perumpamaanmu. Halaman 12. Sebab 11.2, Ijaz Adadi, nombor 29 penerangan. Jumlah huruf dalam ayat-ayat perumpamaan tertentu, seperti dalam surah Al-Baqarah, sering berkait dengan nombor 29, nombor perdana. Dalil, surah Al-Qamar. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Hujah, nomor 29 menunjukkan simetri ilahi, menyokong amazing consistencies dan relevansi Al-Quran dalam era matematik moden. Impak dan amalan. Renungkan nombor 29 dengan menghitung huruf dalam ayat perumpamaan. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia nombormu. Episod 19, Huruf Muqatta'at, Rahsia Bahasa dan Nombor Penerangan. Episod ini meneroka huruf muqatta'at, huruf putus seperti alif lam mim, dengan keajaiban linguistik dan nombor 29. Subbab 19.1, Ijaz Balagi, huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at, seperti alif lam mim dalam surah Al-Baqarah 1, menunjukkan keunikan bahasa Al-Quran yang memukau dan mencabar. Dalil, surah Al-Baqarah, alif lam mim. Kitab ini tiada keraguan padanya. Hujah, keunikan huruf ini, yang tidak boleh ditiru, menunjukkan ijaz balagi yang memikat hati pikiran. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 25 selepas solat, renungkan huruf muqatta'at. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia bahasamu. Subbab 19.2, Ijaz Adadi, nombor 29. Penerangan.
Surah-surah dengan huruf muqatta'at, seperti surah Asy-Syura, sering berkait dengan nombor 29 dalam jumlah huruf atau ayat. Dalil, surah Asy-Syura demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Hujah, nombor 29 nombor perdana, mencerminkan ijaz adadi, menyokong amazing consistencies, impak dan amalan. Renungkan nombor 29 dalam surah Asy-Syura. Doa, Allahumma ya Rabb, teguhkan imanku dengan rahsia nombormu. Episod 20, Kesan Psikologi Bahasa Al-Quran. Penerangan, episod ini melihat kesan meditasi bahasa Al-Quran dengan nombor 19 dalam basmalah sebagai keajaiban angka. Subbab 20.1, Ijaz Psikologi Ketenangan Bahasa. Penerangan, bahasa Al-Quran, seperti dalam surah Ar-Rahman, mencipta kesan meditasi yang menenangkan jiwa. Dalil surah Ar-Rahman 55124. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Hujah, irama dan pengulangan ayat Al-Quran selari dengan sains terapi bunyi, menunjukkan ijaz nafsi, impak dan amalan. Baca surah Ar-Rahman selepas solat, renungkan kesan ketenangannya. Doa, Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan bahasamu. Sebab 20.2, ijaz adadi, nomor 11 penerangan. Basmalah 11 huruf, muncul dalam surah-surah penting mencerminkan simetri ilahi. Dalil surah Al-Mudaththir, di atasnya ada 19. Hujah, nomor 19 menyokong ijaz adadi dan amazing consistencies, relevan untuk matematik moden. Impak dan amalan, renungkan 19 huruf basmalah sebelum membaca Al-Quran. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia nombormu. Tema 3. Bahasa dan retorik, keindahan Al-Quran. Tema 3 telah membawa kita melalui keindahan bahasa dan retorik Al-Quran, daripada cabaran linguistik yang tiada tandingan. Episod 11, keindahan perumpamaan lalat, rahsia huruf muqatta'at, episod 11, hingga kesan psikologi bahasa yang menenangkan. Keajaiban linguistik, ijaz balagi dan numerikal, ijaz adadi, seperti nombor 23, 29 dan 19, membuktikan Al-Quran sebagai mujizat ilahi. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, buatlah satu surah yang sebanding dengannya. Pola-pola ini disokong amazing consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, dengan nombor 23 selari dengan kromosom manusia dan irama ayat selari dengan terapi bunyi moden. Inspirasi rohani, bahasa Al-Quran adalah anugerah Allah yang memikat hati dan fikiran, mengundang kita untuk tadabbur keindahannya. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan 10 kali. Dalam dunia moden yang penuh keraguan, bahasa Al-Quran adalah pelita yang menerangi jalan iman, menawarkan ketenangan dan kebenaran. Amalan harian, baca surah Al-Baqarah 2:3-25 dan Ar-Rahman selepas solat, renungkan nombor 23 dan 19 serta keindahan bahasa. Luangkan 5 minit untuk mengkaji tafsir ringkas, tafsir Ibn Kathir, dan menulis doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk keindahan Al-Quran. Amalkan ini untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan harian. Episod 16, Ijaz Balagi, Cabaran Bahasa Al-Quran Penerangan. Episod ini meneroka cabaran linguistik Al-Quran yang menyeru manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding dengan keindahan, ketepatan, dan kesan emosi ayat-ayatnya, dengan fokus pada ayat cabaran dalam surah Al-Baqarah 2 Baka. Keajaiban linguistik, ijaz balagi, ini diperkuat dengan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 23, yang muncul dalam ayat cabaran dan berkait dengan fitrah manusia. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran. Disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains moden. Sebab 16.1, Ijaz Balagi, Cabaran Al-Quran. Penerangan, surah Al-Baqarah, mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Dengan gaya bahasa yang memadukan keindahan, ketepatan, dan kesan emosi yang mendalam. Ayat ini menggunakan struktur ayat yang simetris, irama yang harmoni, dan pilihan kata yang tepat, seperti surah Mim Mislihi, surah yang sebanding dengannya, yang menantang kemampuan linguistik manusia. Dalil, surah Al-Baqarah. Dan jika kamu meragui Al-Quran,
yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya, dan panggillah saksi-saksimu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Rujukan, halaman 111, Teori Kerangka Quran. Hujah, cabaran linguistik ini, yang tidak dapat dijawab oleh penyair Arab terhebat seperti Imru al-Qais atau Labid pada zaman wahyu, menunjukkan ijaz balaghi yang luar biasa. Bahasa Al-Quran menggabungkan kejelasan, keindahan, dan kedalaman makna dengan cara yang tidak dapat ditiru. Bahkan dengan teknologi analisis bahasa moden seperti pemprosesan bahasa semula jadi. Struktur ayat cabaran, dengan irama dan keseimbangan fonetik, memukau pendengar dan pembaca, menjadikannya bukti kebenaran ilahi yang relevan untuk era sains. Cabaran ini bukan sahaja intelektual tetapi juga rohani, mengundang manusia untuk mengakui keesaan Allah. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 23-24. Dengan tartil selepas solat maghrib, renungkan keindahan bahasa dan cabaran ilahi untuk memperkuat keyakinan terhadap Al-Quran. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat ini. Contoh tafsir Ibn Katsir, untuk memahami keunikan gaya bahasanya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk memahami keindahan bahasa Al-Quran. Subab 16.2. Ijaz adadi nombor 23 dalam ayat cabaran penerangan. Ayat cabaran dalam surah Al-Baqarah 2/3 mengandungi 23 perkataan, nombor perdana yang selari dengan 23 tahun tempoh wahyu Al-Quran, dan 23 pasang kromosom manusia. Nombor 23 juga muncul dalam pola lain, seperti jumlah nombor surah yang menyebut jari jemari-mari, dalam surah Al-Anfal, dan Al-Qiyamah, yaitu 3, nombor perdana ke-23. Dalil surah Al-Muminun, buat 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dia setitis air mani dalam tempat kukuh. Rujukan halaman 2001 Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan nomor 23 dalam ayat cabaran dan kaitannya dan 23 pasang kromosom manusia yang hanya ditemui pada abad ke-20 melalui mikroskop elektron, menunjukkan ijaz adadi dan ijaz ilmi. Nombor perdana 23, yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, mencerminkan keesaan Allah dan ketepatan susunan Al-Quran. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan ayat cabaran sebagai bukti keajaiban ilahi yang berkait dengan fitrah manusia, relevan untuk era sains moden. Impak dan amalan. Baca surah Al-Mu'minun 23-11. Selepas solat subuh, renungkan nombor 23 sebagai tanda keajaiban ilahi yang berkait dengan penciptaan manusia. Luangkan masa untuk menghitung 23 perkataan dalam surah Al-Baqarah menggunakan mushaf, mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Sahih Bukhari 15. Doa, Allahumma ya Rabb, teguhkan imanku dengan keajaiban nombormu dalam Al-Quran. Halaman 2000. Penutup episode 16. Episode ini telah menonjolkan cabaran linguistik Al-Quran dalam surah Al-Baqarah sebagai keajaiban linguistik, ijaz balaghi, yang tidak dapat ditiru, dengan gaya bahasa yang memukau hati dan minda. Keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 23, yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia, mengukuhkan bukti kebenaran ilahi Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah Budia. Buatlah satu surah yang sebanding dengannya. Pola nomor 23, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Al-Quran relevan untuk era sains moden. Cabaran ini mengundang kita untuk tadabur keindahan bahasa dan simetri angka, menguatkan iman dalam dunia yang penuh keraguan. Semoga pembaca menghidupkan ayat cabaran dalam kehidupan harian, merenung keajaiban bahasa dan nombor 23 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma ya Rabb, aj'al Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 19. Perumpamaan dalam Al-Quran. Penerangan. Episode ini meneroka keindahan perumpamaan Al-Quran, dengan fokus pada perumpamaan lalat dalam surah Al-Baqarah, sebagai contoh keajaiban linguistik ijaz balaghi yang memukau hati dan minda. Perumpamaan ini menunjukkan keupayaan Al-Quran untuk menggunakan imej sederhana dengan kesan mendalam, merendahkan kesombongan penentang. Episode ini juga menonjolkan keajaiban numerikal ijaz adadi melalui nombor 29 yang muncul dalam struktur ayat perumpamaan, mencerminkan simetri ilahi.
Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains modern. Ijaz balagi, perumpamaan lalat, penerangan, Surah Al-Baqarah, menggunakan perumpamaan lalat untuk menunjukkan keupayaan Allah mencipta dengan sempurna, sekaligus merendahkan kesombongan mereka yang menolak kebenaran Al-Quran. Perumpamaan ini menggabungkan kesederhanaan image, lalat, dengan ketepatan bahasa dan kesan emosi, mencipta kontras antara kelemahan makhluk dan kekuasaan Allah. Dalil, Surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk atau apa yang lebih kecil daripadanya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan ramai dan memberi petunjuk kepada ramai. Rujuk halaman 111, Teori Kerangka Quran. Hujah. Keindahan perumpamaan lalat terletak pada keupayaannya untuk menyampaikan mesej mendalam dengan image sederhana, menunjukkan jazbah lagi yang tiada tandingan. Pada zaman Wahyu, penyair Arab terhebat gagal menandingi gaya bahasa Al-Quran, walaupun bahasa Arab berada pada kemuncak kehebatannya. Perumpamaan ini dengan struktur ayat yang simetris dan irama yang harmoni, mencipta kesan emosi yang kuat, merendahkan kesombongan penentang sambil mengukuhkan iman orang beriman. Dalam konteks modern, prinsip komunikasi efektif menekankan penggunaan image yang mudah diterima. Dan perumpamaan lalat selari dengan pendekatan ini, menjadikan Al-Quran relevan untuk analisis retorik modern seperti teori komunikasi persuasif. Impak dan amalan, baca surah Al-Baqarah dengan tadabbur selepas solat Isyak, renungkan keindahan perumpamaan lalat dan hikmahnya dalam merendahkan kesombongan. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat ini, contoh tafsir As-Sa'di atau tafsir Ibn Kathir, untuk memahami keunikan gaya bahasanya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW 2012. Doa, Allahumma ya Rabb, ajarkan aku hikmah perumpamaanmu dalam Al-Quran. Subbab 92, Ijaz Adadi, nombor 29 penerangan. Nombor 29, nombor perdana, muncul dalam struktur ayat-ayat perumpamaan tertentu, seperti jumlah huruf atau perkataan dalam ayat-ayat berkaitan perumpamaan dalam surah Al-Baqarah. Sebagai contoh, jumlah huruf dalam frasa kunci perumpamaan lalat Mithlan Ba'awudha berkait dengan pola angka 29. Selain itu, 29 surah dalam Al-Quran bermula dengan huruf muqatta'at, mengikat perumpamaan dengan struktur keseluruhan Al-Quran. Dalil surah Al-Qamar 15, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Adakah sesiapa yang mengambil pengajaran? Rujukan, Dibazublil Dudu, Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 29, nombor perdana yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, mencerminkan ijaz adadi dan keesaan Allah. Kaitan nombor 29 dengan huruf muqatta'at dan struktur ayat perumpamaan menunjukkan simetri ilahi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan perumpamaan Al-Quran sebagai bukti keajaiban ilahi yang relevan untuk era matematik modern. Nombor 29 juga melambangkan kesempurnaan dalam kesederhanaan, selari dengan mesej perumpamaan lalat. Impak dan amalan. Baca surah Al-Qamar 5:14 selepas solat subuh, masukkan nombor 29 sebagai tanda simetri ilahi dalam perumpamaan Al-Quran. Luangkan masa untuk menghitung huruf dalam frasa kunci ayat perumpamaan. Contoh, Mithlan Ba'awudha, menggunakan mushaf untuk menghargai keajaiban angka, mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran, Sahih Bukhari, 5:11. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahasia nombormu dalam keindahan Al-Quran. Penutup episode 19. Episode ini telah menonjolkan keindahan perumpamaan lalat dalam surah Al-Baqarah sebagai keajaiban linguistik, ijaz balagi yang memukau dengan kesederhanaan dan kesan emosinya, merendahkan kesombongan penentang sambil mengukuhkan iman. Keajaiban numerikal ijaz adadi melalui nombor 29 yang muncul dalam struktur ayat perumpamaan dan kaitannya dengan huruf muqatta'at, mengesahkan simetri ilahi Al-Quran, seperti dinyatakan dalam surah Al-Qamar 15.
kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Pola nombor 29, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan perumpamaan Al-Quran relevan untuk era sains modern. Perumpamaan ini mengundang kita untuk tadabbur hikmah Allah dalam ciptaan, dari kecil hingga besar, merapatkan hubungan rohani dengan Al-Quran. Semoga pembaca menghidupkan perumpamaan ini dalam kehidupan harian, merenung keindahan bahasa dan nombor 29 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma yab ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 16, Irama dan Bunyi Al-Quran. Penerangan, episode ini meneroka keindahan irama dan bunyi Al-Quran, dengan fokus pada surah Ar-Rahman, sebagai contoh keajaiban linguistik yang memukau melalui pengulangan ayat dan harmoni fonetik. Irama Al-Quran, seperti pengulangan frasa, Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dalam surah Ar-Rahman, mencipta kesan rohani dan emosi yang mendalam. Episode ini juga menonjolkan kesan psikologi, ijaz nafsi, irama Al-Quran yang menenangkan jiwa, selari dengan penemuan sains modern tentang terapi bunyi. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza, yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains modern. Subbab 16.1. Ijaz balagi, irama surah Ar-Rahman. Penerangan, surah Ar-Rahman milnya menonjol dengan irama yang indah melalui pengulangan frasa, Fabi ala irabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali, mencipta ritma yang memukau, dan mengingatkan manusia akan nikmat Allah. Struktur fonetik surah ini, dengan ayat-ayat pendek dan keseimbangan bunyi, menjadikannya salah satu surah paling melodius dalam Al-Quran. Dalil, surah Ar-Rahman 5:1-4. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, Dia mengajarkan kepadanya keterangannya. Halaman 3 dijat tesuran. Hujah, keindahan irama surah Ar-Rahman terletak pada pengulangan yang terancang dan harmoni fonetik, menunjukkan ijaz balagi yang tidak dapat ditiru. Pengulangan frasa, Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban mencipta kesan hipnotik yang menguatkan kesedaran rohani, memukau pendengar pada zaman wahyu, dan kekal relevan hari ini. Dalam konteks modern, prinsip komunikasi persuasif menekankan pengulangan untuk penekanan message, dan surah Ar-Rahman menunjukkan pendekatan ini dengan sempurna, menjadikan Al-Quran sebagai model komunikasi yang unggul. Kajian linguistik modern tentang fonetik dan ritma menegaskan bahwa irama teratur seperti ini meningkatkan daya ingat dan kesan emosi, membuktikan keajaiban bahasa Al-Quran. Impak dan amalan. Baca surah Ar-Rahman 5:13 dengan tartil selepas solat maghrib. Renungkan keindahan irama dan pengulangan frasa, Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, untuk menghargai nikmat Allah. Luangkan masa untuk mendengar bacaan surah Ar-Rahman oleh qari terkenal. Contoh, Mishari Rashid Al-Asi, untuk merasai harmoni fonetiknya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Doa, Allahumma ya Rabb, ingatkan aku akan nikmatmu melalui irama Al-Quran. Subbab 18.2. Ijaz nafsi, kesan psikologi bunyi Al-Quran. Penerangan, irama dan bunyi Al-Quran, khususnya dalam surah Ar-Rahman, mencipta kesan meditasi yang menenangkan jiwa, mengurangkan tekanan, dan meningkatkan fokus rohani. Pengulangan frasa dan irama teratur dalam surah ini memberikan kesan psikologi yang mendalam, membantu pembaca atau pendengar mencapai ketenangan batin. Dalil, surah Al-Muzammil, iya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Rujukan halaman 22 Teori Kerangka Quran. Hujah, irama Al-Quran, seperti dalam surah Ar-Rahman, selari dengan penemuan sains modern tentang kesan terapi bunyi. Kajian psikologi menunjukkan bahwa bunyi ritmik dan pengulangan frasa seperti Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban dapat mengurangkan kadar denyutan jantung dan tekanan, mencipta keadaan meditasi yang serupa dengan teknik relaksasi modern. Ini menunjukkan ijaz nafsi yang unik, kerana Al-Quran, yang diturunkan pada abad ke-7, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini tanpa teknologi modern. Kesan psikologi ini relevan untuk dunia modern yang penuh dengan cabaran mental, menjadikan pembacaan Al-Quran dengan tartil sebagai penawar jiwa, sebagaimana yang digalakkan Rasulullah SAW, Sunan Tirmidzi 2:19. Impak dan amalan.
Baca surah Ar-Rahman, 5 dengan tartil sebelum tidur, merenungkan kesan ketenangan iramanya pada hati dan pikiran. Luangkan 5 minit untuk mendengar atau membaca surah ini dengan penuh kesedaran, memikirkan nikmat Allah yang disebut dalam ayat-ayatnya. Doa, Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan irama Al-Quran. Halaman, penutup episod 16. Episod ini telah menonjolkan keindahan irama dan bunyi Al-Quran dalam surah Ar-Rahman sebagai keajaiban linguistik. Dengan pengulangan frasa, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang memukau dan mengingatkan nikmat Allah. Kesan psikologi irama ini yang menenangkan jiwa dan selari dengan terapi bunyi modern, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Muzammil 74, bacalah Al-Quran dengan tartil. Keindahan fonetik surah Ar-Rahman, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan nombor tidak pernah berbohong melalui irama yang terancang, relevan untuk era sains modern. Irama Al-Quran mengundang kita untuk tadabbur nikmat Allah, mengeratkan hubungan rohani melalui pembacaan yang penuh kesedaran. Semoga pembaca menghidupkan surah Ar-Rahman dalam kehidupan harian, merenung keindahan irama dan kesan kenangannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran aqalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 19, Huruf Muqatta'at, Rahsia Bahasa dan Nombor Penerangan. Episod ini meneroka keajaiban linguistik, hujas muqatta'at, seperti Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah Haitsi, yang memukau dengan misteri dan keunikan bahasanya, mencabar pemahaman manusia, dan menunjukkan kehebatan Al-Quran. Huruf-huruf ini, yang terdapat pada permulaan 29 surah, membawa rahsia ilahi yang tidak dapat ditiru. Episod ini juga menonjolkan keajaiban numerikal, melalui nombor 29, yang berkait dengan jumlah surah yang mengandungi huruf muqatta'at, mencerminkan simetri ilahi. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains modern. Sebab 1. Ijaz balagi, huruf muqatta'at. Penerangan, huruf muqatta'at seperti Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah 21, Yasin, surah Yasin 6, dan Hamim, surah Ash-Shura 21, adalah huruf terputus yang muncul pada permulaan 29 surah Al-Quran. Huruf-huruf ini memukau dengan misteri linguistiknya kerana maknanya hanya diketahui oleh Allah. Namun kehadirannya menarik perhatian dan menantang kemampuan manusia untuk meniru gaya bahasa Al-Quran. Dalil, surah Al-Baqarah 22, Alif Lam Mim. Kitab ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ceklas, teori kerangka Quran. Hujah, keunikan huruf muqatta'at menunjukkan ijaz balagi melalui kesederhanaan dan kedalaman yang tidak dapat ditiru. Pada zaman wahyu, penyair Arab terhebat seperti Imru Al-Qais gagal menghasilkan sesuatu yang serupa, walaupun bahasa Arab berada pada kemuncak kehebatannya. Huruf-huruf ini, dengan bunyi fonetik yang khas dan penempatan strategik pada permulaan surah, mencipta kesan emosi dan rohani yang mendalam, mengundang pendengar untuk merenung kebesaran Allah. Dalam konteks modern, analisis linguistik menunjukkan bahawa huruf muqatta'at mempunyai pola fonetik yang unik, yang tidak dapat dihasilkan secara rawak, menjadikan Al-Quran sebagai teks yang melampaui kemampuan manusia, bahkan dengan teknologi analisis bahasa seperti pemprosesan bahasa semula jadi. Impak, dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 25 atau surah Ash-Shura 22:15 dengan tartil selepas solat subuh. Renungkan misteri huruf muqatta'at dan keindahan bahasanya untuk menguatkan iman. Luangkan masa untuk mendengar bacaan huruf muqatta'at oleh qari terkenal, contoh Syekh Sudais, untuk menghargai keunikan fonetiknya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia bahasamu dalam huruf muqatta'at. Sebab 19.2. Ijaz adadi, nombor 29. Penerangan. Nombor 29, nombor perdana, muncul sebagai jumlah surah yang mengandungi huruf muqatta'at. Contoh surah Al-Baqarah, Ash-Shura, Yasin. Selain itu, jumlah huruf dalam kombinasi muqatta'at tertentu, seperti Alif Lam Mim, sering berkait dengan pola angka yang menghasilkan kelipatan atau hubungan dengan 29, mencerminkan simetri ilahi.
Dalil Surah Asy-Syura, bab 2-2. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan keimanan, teori kerangka Quran. Hujah. Ketepatan nombor 29, yang merupakan nombor perdana dan hanya boleh dibahagikan dengan satu, dan dirinya sendiri, menunjukkan ijaz adadi yang luar biasa. Sebanyak 29 surah yang bermula dengan huruf muqatta'at menunjukkan susunan yang terancang, yang tidak mungkin kebetulan pada abad ke-7 tanpa teknologi pengiraan moden. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan huruf muqatta'at sebagai bukti keajaiban ilahi yang relevan untuk era matematik moden. Nombor 29 juga melambangkan kesempurnaan dalam kesederhanaan, selari dengan misteri huruf muqatta'at yang ringkas tetapi mendalam. Impak dan amalan. Baca surah Asy-Syura bab 2-5 selepas solat maghrib. Masukkan nombor 29 sebagai tanda simetri ilahi dalam huruf muqatta'at. Luangkan masa untuk menghitung jumlah surah dengan huruf muqatta'at 29 surah. Menggunakan senarai surah dalam mushaf untuk menghargai keajaiban angka. Mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Mimah 11. Doa Allahumma ya Rab, teguhkan imanku dengan rahsia nombormu dalam Al-Quran. Penutup episode. Episode ini telah menonjolkan keajaiban linguistik huruf muqatta'at seperti alif lam mim dalam surah Al-Baqarah 2:1 yang memukau dengan misteri dan keunikan bahasanya, serta keajaiban numerikal melalui nombor 29 yang muncul dalam jumlah surah dengan huruf muqatta'at. Huruf-huruf ini yang hanya diketahui maknanya oleh Allah mencerminkan kehebatan Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah Asy-Syura. Kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Pola nombor 29, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan huruf muqatta'at relevan untuk era sains moden. Huruf-huruf ini mengundang kita untuk tadabbur kebesaran Allah, mengeratkan hubungan rohani melalui pembacaan dan perenungan. Semoga pembaca menghidupkan huruf muqatta'at dalam kehidupan harian, merenung keindahan bahasa dan nombor 29 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa. Allahumma ya Rab, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 20. Kesan psikologi bahasa Al-Quran. Penerangan. Episode ini meneroka kesan psikologi bahasa Al-Quran dengan fokus pada surah Ar-Rahman dan surah-surah pendek seperti Al-Falaq dan An-Nas, yang memberikan ketenangan jiwa melalui irama, pengulangan, dan makna yang mendalam. Bahasa Al-Quran, dengan struktur fonetik dan gaya retoriknya, mencipta kesan meditasi yang menenangkan, membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesedaran rohani. Episode ini juga menonjolkan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang mencerminkan simetri ilahi. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz nafsi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains moden. Subbab 21, Ijaz Nafsi, Ketenangan Bahasa Al-Quran. Penerangan bahasa Al-Quran khususnya dalam surah Ar-Rahman 5:5 dengan pengulangan frasa Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sebanyak 31 kali. Serta surah-surah pendek seperti Al-Falaq, Surah Balas, dan An-Nas mencipta kesan meditasi yang menenangkan jiwa. Irama teratur dan pengulangan ayat-ayat ini memberikan kesan psikologi yang mendalam, membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus rohani. Dalil, Surah Ar-Rahman, 5. Allah, yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, Dia mengajarkan kepadanya keterangannya. Rujukan di halaman 92, Teori Kerangka Quran. Kesan psikologi bahasa Al-Quran seperti irama Surah Ar-Rahman dan pengulangan Qul A'udhu dalam Al-Falaq dan An-Nas, selari dengan penemuan sains moden tentang terapi bunyi. Kajian psikologi menunjukkan bahwa bunyi ritmik dan pengulangan frasa dapat menurunkan kadar degupan jantung, mengurangkan tekanan, dan mencipta keadaan meditasi, seperti yang dilihat dalam teknik relaksasi moden. Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7
telah mengintegrasikan prinsip ini tanpa teknologi modern, menunjukkan ijaz nafsi yang luar biasa. Dalam dunia modern yang penuh dengan cabaran mental seperti kemurungan dan kebimbangan, pembacaan Al-Quran dengan tartil menawarkan penawar rohani, sebagaimana yang digalakkan Rasulullah SAW, Sunan Tirmizi 281. Impak dan amalan, baca surah Ar-Rahman 5-11, atau Al-Falaq dan An-Nas 3 kali selepas solat Isya, merenungkan kesan ketenangan irama dan makna ayat-ayatnya. Luangkan 5 menit untuk mendengar bacaan surah Ar-Rahman oleh qari terkenal. Contoh, dengan penuh kesedaran, memikirkan nikmat Allah yang disebut dalam ayat. Doa, Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan bahasa Al-Quran. Subbab 20.2, Ijaz Adadi, nombor 19 dalam Basmalah, penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Frasa pembukaan Al-Quran mengandungi 19 huruf, nombor perdana yang muncul dalam pelbagai pola numerikal, seperti dalam surah Al-Mudaththir, 1930. Nombor 19 juga berkait dengan jumlah ayat dalam surah Al-Alaq, surah pertama yang diturunkan, mencerminkan simetri ilahi. Dalil, surah Al-Mudaththir, di atasnya ada 19. Rujukan halaman 152, teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim dan kaitannya dengan struktur Al-Quran, seperti 19 ayat dalam surah Al-Alaq, menunjukkan ijaz adi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7. Nombor perdana 19, yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, mencerminkan keesaan Allah dan ketepatan susunan Al-Quran. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai kunci angka yang relevan untuk era matematik modern. Kaitan nombor 19 dengan kesan psikologi pembacaan Bismillah sebelum memulakan sesuatu tindakan mengukuhkan iman dan ketenangan. Impak dan amalan, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulakan aktiviti harian, masukkan nombor 19 sebagai tanda simetri ilahi. Baca surah Al-Mudaththir, Babul Bihilat. Selepas solat subuh, hitung 19 huruf Bismillah menggunakan mushaf Fibriyah untuk menghargai keajaiban angka, mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran, Mahifirbelas. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia nombormu dalam Al-Quran. Penutup episod 20. Episod ini telah menonjolkan kesan psikologi nafsi bahasa Al-Quran dengan surah Ar-Rahman dan surah-surah pendek seperti Al-Falaq dan An-Nas, yang menenangkan jiwa melalui irama dan makna. Keajaiban numerikal adadi melalui nombor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim mengesahkan simetri ilahi Al-Quran, seperti dinyatakan dalam surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada 19. Kesan meditasi bahasa Al-Quran, yang selari dengan terapi bunyi modern, dan pola nombor 19, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Al-Quran relevan untuk era sains modern. Bahasa Al-Quran mengundang kita untuk tadabbur nikmat Allah dan mencari ketenangan melalui pembacaan yang penuh kesedaran. Semoga pembaca menghidupkan surah Ar-Rahman dan Bismillah dalam kehidupan harian, merenung keindahan bahasa dan nombor 19 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episod 21, struktur ayat simetri dan keindahan penerangan. Episod ini meneroka simetri dan keindahan struktur ayat Al-Quran, dengan fokus pada surah Al-Ikhlas. Sebagai contoh keajaiban linguistik yang memukau melalui keseimbangan ayat, ketepatan kata, dan kedalaman makna tentang keesaan Allah. Surah ini, dengan hanya 4 ayat, menyampaikan tauhid dengan cara yang ringkas tetapi mendalam, menunjukkan kehebatan bahasa Al-Quran. Episod ini juga menonjolkan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 19 yang muncul dalam jumlah huruf dan pola ayat surah Al-Ikhlas, mencerminkan simetri ilahi. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains modern. Sebab 21.1, Ijaz Balagi, simetri surah Al-Ikhlas. Penerangan, surah Al-Ikhlas menunjukkan simetri linguistik yang luar biasa melalui struktur ayat yang ringkas, seimbang, dan penuh makna.
Dengan hanya 4 ayat, surah ini menerangkan keesaan Allah dengan ketepatan kata seperti Allahu Ahad dan Lam Yalid wa Lam Yulad, yang menggabungkan kejelasan, irama, dan kesan emosi yang mendalam. Dalil, surah Al-Ikhlas 14:1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Rujukan, halaman 115, Teori Kerangka Quran. Hujah, keindahan surah Al-Ikhlas terletak pada simetri linguistiknya, di mana setiap ayat mempunyai bilangan perkataan dan huruf yang seimbang, mencipta irama yang harmoni dan mudah dihafal. Struktur ini, walaupun ringkas, menyampaikan konsep tauhid dengan ketepatan yang tidak dapat ditiru, menunjukkan ijaz balagi. Pada zaman wahyu, penyair Arab gagal menandingi keindahan dan ketepatan bahasa Al-Quran, walaupun bahasa Arab berada pada kemuncak kehebatannya. Dalam konteks modern, analisis teks melalui pemrosesan bahasa semula jadi menunjukkan bahwa simetri ayat Al-Ikhlas mempunyai keseimbangan fonetik dan semantik yang unik, menjadikannya model komunikasi yang cemerlang. Surah ini bukan sahaja memukau hati, tetapi juga memperkuat iman dengan kejelasan mesejnya. Impak dan amalan. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali selepas solat, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW, menyusun ayat simetri dan makna tauhidnya untuk menguatkan iman. Luangkan masa untuk mendengar bacaan surah Al-Ikhlas oleh qari terkenal. Contoh, untuk menghargai irama fonetiknya. Doa, Allahumma ya Rabb, kuatkan imanku dengan keindahan surah Al-Ikhlas. Subab 21.2. Ijaz adadi, nombor 19 dalam struktur ayat penerangan. Surah Al-Ikhlas mempamerkan keajaiban numerik melalui nombor 19. Nombor perdana yang muncul dalam jumlah huruf frasa kunci seperti Allahulas huruf apabila dihitung dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks tertentu, dan pola ayat yang simetri. Nombor 19 juga berkait dengan struktur keseluruhan Al-Quran, seperti dalam Bismillahirrahmanirrahim yang mengandungi 19 huruf. Dalil, surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada 19, teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 19 dalam surah Al-Ikhlas, seperti jumlah huruf dalam frasa kunci atau kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan ijaz adadi yang luar biasa. Nombor perdana 19, yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, mencerminkan keesaan Allah, selari dengan tema tauhid surah Al-Ikhlas. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan simetri ayat Al-Ikhlas sebagai bukti keajaiban ilahi yang relevan untuk era matematik modern. Kaitan nombor 19 dengan struktur ayat menunjukkan susunan yang terancang, yang tidak mungkin kebetulan tanpa teknologi pengiraan modern pada abad ke-7. Impak dan amalan. Baca surah Al-Ikhlas dengan Bismillahirrahmanirrahim selepas solat subuh. Masukkan nombor 19 dengan menghitung huruf Bismillah. Huruf menggunakan mushaf untuk menghargai keajaiban angka. Amalkan pembacaan surah Al-Ikhlas 3 kali setiap hari, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, untuk perlindungan dan ketenangan. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia nombormu dalam keindahan Al-Quran. Penutup episode 21. Episode ini telah menonjolkan keindahan simetri dan struktur ayat surah Al-Ikhlas sebagai keajaiban linguistik, dengan keseimbangan ayat yang ringkas tetapi mendalam dalam menyampaikan tauhid. Keajaiban numerikal ijaz adadi melalui nombor 19 yang muncul dalam jumlah huruf dan pola ayat mengesahkan simetri ilahi Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mutir 20. Di atasnya ada 19. Simetri linguistik dan 19, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan surah Al-Ikhlas relevan untuk era sains modern. Surah ini mengundang kita untuk tadabbur keesaan Allah melalui keindahan bahasa dan simetri angka, memperkukuh hubungan rohani dengan Al-Quran. Semoga pembaca menghidupkan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan harian, merenung keindahan ayat dan nombor 19 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rea qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 22, Kosakata Al-Quran, Ketepatan dan Makna Penerangan. Episode ini meneroka ketepatan dan kekayaan makna kosakata Al-Quran, dengan fokus pada perkataan sama awat,
dalam surah Al-Mulk sebagai contoh keajaiban linguistik yang menunjukkan kejituan bahasa dan kedalaman makna tentang ciptaan Allah. Pilihan kosakata Al-Quran mempamerkan keupayaan untuk menyampaikan konsep kompleks dengan cara yang ringkas dan indah. Episode ini juga menonjolkan keajaiban numerikal ija adadi melalui nomor 23 yang muncul dalam pola kosakata dan struktur ayat, mencerminkan simetri ilahi. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains modern. Subbab 22.1 Ijaz balagi, ketepatan kosakata dalam surah Al-Mulk, penerangan. Surah Al-Mulk 673 menggunakan perkataan sama awat, langit-langit, dalam bentuk jamak untuk menggambarkan lapisan langit yang dicipta dengan sempurna tanpa celah. Pilihan kosakata ini, bersama dengan perkataan seperti taraik, laluan, tabaka lapisan, menunjukkan kepatan linguistik yang menyampaikan konsep kosmologi dengan cara yang indah dan mudah dipahami. Surah Al-Mulk 673 yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Engkau tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sebarang ketidaksempurnaan. Maka kembalilah pandanganmu. Adakah engkau melihat sebarang kecacatan? Rujukan halaman 325 Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan kosakata seperti sama awat dalam surah Al-Mulk menunjukkan ijaz balagi melalui keupayaan Al-Quran untuk menggunakan perkataan yang tepat bagi menyampaikan makna saintifik dan rohani. Perkataan sama awat dalam bentuk jamak mencermin konsep berlapis-lapisnya alam semesta yang selari dengan penemuan kosmologi modern tentang struktur atmosfera dan galaksi. Pada zaman Wahyu, tiada pengetahuan saintifik tentang lapisan langit. Namun, Al-Quran menggunakan kosakata yang tepat untuk menggambarkan realiti ini, menjadikannya mukjizat linguistik. Dalam konteks modern, analisis semantik menunjukkan bahwa pilihan kosakata Al-Quran mempunyai ketepatan yang luar biasa, mencipta keseimbangan antara keindahan bahasa dan kedalaman makna yang tidak dapat ditiru oleh teks manusia. Impak dan amalan. Baca surah Al-Mulk 67:1 setiap malam, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW, Sunan Tirmidzi 2 Tirlanzi, merenungkan ketepatan perkataan sama awat dan makna ciptaan Allah untuk memperkukuh iman. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat ini, contoh, tafsir Ibn Kathir, untuk memahami keindahan kosakatanya. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk memahami ketepatan bahasa Al-Quran. Subbab 22.2 Ijaz adadi, nombor 23 dalam kosakata penerangan. Nombor 23, nombor perdana, muncul dalam pola kosakata tertentu, seperti jumlah huruf dalam frasa kunci berkaitan ciptaan dalam surah Al-Mulk. Contoh, saba'a sama awaatin dalam ayat tertentu, atau kaitannya dengan 23 pasang kromosom manusia, yang selari dengan tema penciptaan dalam Al-Quran. Dalil, surah Al-Mu'minun 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dia setitis air mani dalam tempat yang kukuh. Rujukan, halaman 2001 Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan nomor 23 dalam kosakata dan struktur ayat Al-Quran menunjukkan ijaz adadi yang luar biasa. Nomor 23, yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia, fakta yang hanya ditemui pada abad ke-20 melalui mikroskop elektron, mencerminkan kaitan antara bahasa Al-Quran dan fitrah manusia. Pola numerikal ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan kata Al-Quran sebagai bukti keajaiban ilahi yang relevan untuk era sains modern. Penggunaan kosakata seperti sama awat dalam konteks nomor 23 mengukuhkan hubungan antara keajaiban linguistik dan saintifik. Impak dan amalan. Baca surah Al-Mu'minun 2:13 selepas solat subuh. Renungkan nomor 23 sebagai tanda simetri ilahi yang berkait dengan penciptaan manusia. Luangkan masa untuk menghitung huruf dalam frasa saba'a sama awatin dalam surah Al-Mulk menggunakan mushaf untuk menghargai keajaiban angka. Mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Mimais 12. Doa, Allahumma ya Rabb, teguhkan imanku dengan keajaiban nombormu dalam Al-Quran. Penutup episode 22. Episode ini telah menonjolkan ketepatan dan kekayaan makna kosakata Al-Quran,
dengan perkataan samawat dalam surah Al-Mulk 62 sebagai contoh keajaiban linguistik, ijaz balaghah yang menyampaikan konsep kosmologi dengan keindahan dan kejituan. Keajaiban numerikal melalui nombor 23 yang berkait dengan kosakata ciptaan dan 23 pasang kromosom manusia mengesahkan simetri ilahi Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Pola nombor 23 seperti yang disokong Amazing Consistencies mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong menjadikan kata Al-Quran relevan untuk era sains modern. Kosakata ini mengundang kita untuk tadabbur kebesaran ciptaan Allah, mengeratkan hubungan rohani melalui perenungan bahasa dan nombor. Semoga pembaca menghidupkan surah Al-Mulk dalam kehidupan harian, merenung keindahan kosakata dan nombor 23 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 325. Episode 23, Naratif dan Kisah dalam Al-Quran. Penerangan. Episode ini meneroka keindahan naratif dan kisah dalam Al-Quran, dengan fokus pada kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas, sebagai contoh keajaiban linguistik, ijaz balaghah, yang memukau melalui gaya penceritaan yang dramatik, terperinci, dan penuh hikmah. Kisah ini menggabungkan elemen ketegangan, emosi, dan pengajaran rohani dengan cara yang memikat hati dan minda. Episode ini juga menonjolkan keajaiban numerikal melalui nombor 23, yang muncul dalam pola ayat berkaitan kisah Nabi Musa, mencerminkan simetri ilahi. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz balaghah dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains modern. Subbab 23.1, Ijaz balaghah, keindahan naratif kisah Nabi Musa. Penerangan. Kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas 20 menonjolkan keindahan naratif Al-Quran melalui gaya penceritaan yang dramatik, dengan perincian seperti kelahiran Musa, pelariannya dari Firaun, dan perjumpaannya dengan Allah di Bukit Sinai. Struktur naratif ini menggabungkan ketegangan, emosi, dan pengajaran rohani, menjadikannya kisah yang memikat dan relevan untuk semua zaman. Dalil, Surah Al-Qasas and Dia. Kami bacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa dan Firaun dengan benar untuk kaum yang beriman. Rujukan halaman 208. Hujah. Keindahan naratif kisah Nabi Musa terletak pada ijaz balaghah melalui penggunaan bahasa yang hidup, struktur ayat yang seimbang, dan peralihan yang lancar antara peristiwa. Al-Quran menggunakan teknik penceritaan seperti kilas balik, flashback, dan dialog. Contoh, dialog Musa dengan Allah di 27:75 yang mencipta kesan emosi yang mendalam. Pada zaman Wahyu, gaya penceritaan ini memukau pendengar Arab yang terkenal dengan tradisi lisan mereka, namun tidak dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Dalam konteks modern, teknik naratif Al-Quran selari dengan prinsip penceritaan modern seperti struktur 3 babak, exposition, climax, resolution, yang digunakan dalam sastra dan film. Analisis naratif modern menunjukkan bahwa kisah Al-Quran mempunyai ketepatan psikologi dan emosi, menjadikannya mukjizat linguistik yang relevan untuk pembaca masa kini. Impak dan amalan. Baca surah Al-Qasas 28-30 selepas solat maghrib. Renungkan keindahan naratif dan pengajaran rohani seperti kesabaran dan keberanian Nabi Musa. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat ini, contoh tafsir As-Sa'di, untuk memahami gaya penceritaannya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran 2012. Doa Allahumma ya Rabb, ajarkan aku hikmah dari kisah-kisah Al-Quran. Subbab 23.2, Ijaz adadi, nombor 23 dalam naratif penerangan. Nombor 23, nombor perdana, muncul dalam pola ayat berkaitan kisah Nabi Musa seperti jumlah perkataan dalam ayat-ayat penting. Contoh, Surah Al-Qasas 28:7, atau kaitannya dengan 23 sang kromosom manusia, yang selari dengan tema penciptaan dan perjuangan manusia dalam kisah Al-Quran. Dalil, Surah Al-Mu'minun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dia setitis air mani dalam tempat yang kukuh. Rujukan, halaman 2001, Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 23 dalam struktur ayat kisah Nabi Musa menunjukkan ijaz adadi yang luar biasa. Sebagai contoh, ayat-ayat penting dalam surah Al-Qasas,
seperti 23, dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, mengandungi pola angka yang berkait dengan 23 seperti jumlah perkataan atau huruf dalam frasa kunci. Nombor 23 juga selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Fakta yang hanya ditemui pada abad ke-20 mencerminkan kaitan antara naratif Al-Quran dan fitrah manusia. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan naratif Al-Quran sebagai bukti keajaiban ilahi yang relevan untuk era sains modern. Nombor 23 dalam konteks kisah Nabi Musa melambangkan perjuangan dan keimanan, selari dengan tema naratifnya. Impak dan amalan, baca surah Al-Muminun 23:11-12 atau surah Al-Qasas 28:17-12. Selepas solat subuh, renungkan nombor 23 sebagai tanda simetri ilahi yang berkait dengan penciptaan dan perjuangan. Luangkan masa untuk menghitung perkataan dalam ayat 12 per judul menggunakan mushaf untuk menghargai keajaiban angka. Mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Sahih Bukhari 15. Doa, Allahumma ya Rabb, teguhkan imanku dengan keajaiban nombormu dalam Al-Quran. Penutup episod 23. Episod ini telah menonjolkan keindahan naratif kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas sebagai keajaiban linguistik, ijaz balagi, dengan gaya penceritaan yang dramatik dan penuh hikmah yang memikat hati dan fikiran. Keajaiban numerikal ijaz adadi melalui nombor 23 yang muncul dalam pola ayat dan berkait dengan 23 pasang kromosom manusia, mengesahkan simetri ilahi Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Qasas 23. Kami membacakan kepada sebahagianmu daripada kisah Musa dan Firaun dengan benar. Pola nombor 23, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan naratif Al-Quran relevan untuk era sains modern. Kisah Nabi Musa mengundang kita untuk tadabbur pengajaran tentang keimanan, kesabaran, dan keberanian, memperkukuh hubungan rohani dengan Al-Quran. Semoga pembaca menghidupkan kisah-kisah Al-Quran dalam kehidupan harian, merenung keindahan naratif dan nombor 23 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran ralbi wa syafi'an fil akhirah. Episod 24. Gaya retorik dan emosi. Penerangan. Episod ini meneroka gaya retorik Al-Quran yang membangkitkan emosi, dengan fokus pada surah Ad-Duha Dutiyah, sebagai contoh keajaiban linguistik, ijaz balahi, yang memberikan harapan, ketenangan, dan motivasi rohani melalui bahasa yang indah dan penuh empati. Surah ini, yang diturunkan untuk menghibur Rasulullah SAW, menunjukkan keupayaan Al-Quran untuk menyentuh hati dengan ayat-ayat yang ringkas tetapi mendalam. Episod ini juga menonjolkan kesan psikologi ayat-ayat ini yang menenangkan jiwa dan relevan dengan sains psikologi modern. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz balagi dan ijaz nafsi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains modern. Sebab 24.1, ijaz balagi, gaya retorik surah Ad-Duha penerangan. Surah Ad-Duha, Hudiyah, menggunakan gaya retorik yang lembut dan penuh empati, dengan ayat-ayat seperti, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Gaya ini menggabungkan sumpah ilahi, nada penghiburan, dan janji harapan, mencipta kesan emosi yang kuat. Dalil, Surah Ad-Duha, Safigiyah, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Halaman 390 yang Quran. Hujah, keindahan retorik surah Ad-Duha terletak pada ijaz balagi melalui penggunaan bahasa yang ringkas tetapi penuh empati, dengan struktur ayat yang seimbang dan irama yang menenangkan. Teknik retorik seperti sumpah ilahi, wal duha wal laili idza saja, dan pengulangan nada positif, mawada'aka rabbuk wa maqala, mencipta kesan emosi yang mendalam, memberikan penghiburan kepada Rasulullah SAW dan pembaca. Pada zaman wahyu, gaya ini memukau pendengar Arab dengan kepekaan emosinya, yang tidak dapat ditiru oleh penyair terhebat. Dalam konteks modern, teknik retorik ini selari dengan prinsip komunikasi emosi dalam psikologi, seperti penggunaan bahasa positif untuk mengurangkan tekanan dan meningkatkan harapan. Analisis linguistik modern menunjukkan bahwa ayat-ayat Ad-Duha mempunyai keseimbangan fonetik dan semantik yang unik, menjadikannya mukjizat linguistik.
Impak dan amalan. Baca surah Ad-Duha 9:11 selepas solat duha atau ketika merasa resah, renungkan gaya retoriknya yang penuh harapan untuk menguatkan iman dan ketenangan. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat ini. Contoh, tafsir Ibn Kathir untuk memahami konteks penurunannya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Doa. Doa. Allahumma ya Rabb, hiburkan hatiku dengan keindahan retorik Al-Quran. Halaman ayat suara. Subbab 2. Ijaz nafsi, kesan psikologi ayat-ayat emosi. Penerangan. Ayat-ayat surah Ad-Duha dengan gaya retorik yang lembut dan nada penghiburan mewujudkan kesan psikologi yang menenangkan jiwa, mengurangkan kebimbangan, dan membangkitkan harapan. Kesan ini diperkuat melalui pembacaan dengan tartil yang meningkatkan fokus rohani dan ketenangan batin. Dalil, surah Al-Muzammil dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Halaman 221, teori kerangka Quran. Hujah, kesan psikologi ayat-ayat surah Ad-Duha menunjukkan ijaz nafsi melalui keupayaan Al-Quran untuk menyentuh emosi dan memberikan ketenangan. Kajian psikologi moden menunjukkan bahawa bahasa positif dan ritmik, seperti yang terdapat dalam surah Ad-Duha, dapat mengurangkan kadar dedegupan jantung dan tekanan, mewujudkan keadaan meditasi yang serupa dengan teknik relaksasi kognitif. Al-Quran, yang diturunkan pada abad ke-7, telah mengintegrasikan prinsip ini tanpa teknologi moden, mengubah mukjizat psikologi. Dalam dunia moden yang penuh dengan tekanan mental, pembacaan surah Ad-Duha dengan tartil menawarkan penawar rohani, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW, yang bersabda, sesiapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap hari, dia akan dilindungi dari segala kejahatan. Sunan Tirmidzi menunjukkan kuasa ayat-ayat dalam ayat Al-Quran. Impak dan amalan. Baca surah Ad-Duha 3 kali selepas solat atau ketika merasa resah, merenungkan kesan ketenangannya pada hati dan pikiran. Luangkan 5 minit untuk mendengar bacaan surah Ad-Duha oleh qari terkenal. Contoh Mishari Rashid Al-Afasi. Dengan penuh kesedaran, memikirkan janji Allah tentang harapan dan kebaikan. Doa. Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan ayat-ayatmu yang penuh harapan. Penutup episode ini telah menonjolkan keindahan gaya retorik surah Ad-Duha sebagai keajaiban linguistik. Dengan ayat-ayat yang penuh empati dan harapan, membangkitkan emosi positif dan ketenangan. Kesan psikologi ayat-ayat ini yang menenangkan jiwa dan selari dengan sains psikologi moden, mengesahkan kehebatan Al-Quran, seperti dinyatakan dalam surah Al-Mumil, 24. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Gaya retorik Ad-Duha, seperti yang disokong Amazing Consistencies, menunjukkan ketepatan linguistik yang relevan untuk era sains moden. Surah ini mengundang kita untuk tadabbur kasih sayang Allah, menguatkan hubungan rohani melalui pembacaan yang penuh kesedaran. Semoga pembaca menghidupkan surah Ad-Duha dalam kehidupan harian, merenung keindahan retorik dan kesan ketenangannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 25. Bahasa Al-Quran dan Sains Moden. Penerangan. Episode ini meneroka bagaimana bahasa Al-Quran mengandungi petunjuk saintifik yang selari dengan penemuan sains moden, dengan fokus pada ayat tentang penciptaan alam semesta dalam surah Al-Anbiya. Ayat-ayat ini menggunakan kosakata yang tepat untuk menggambarkan asal-usul alam semesta, seperti sama awa'at dan ard, yang terpisah dari satu entiti, selari dengan teori Big Bang. Episode ini juga menonjolkan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 19, yang muncul dalam Bismillahirrahmanirrahim dan pola ayat saintifik, mencerminkan simetri ilahi. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz ilmi dan ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains moden. Sebab 25.1, ijaz ilmi, bahasa Al-Quran dan penciptaan alam. Penerangan, surah Al-Anbiya, menggunakan kosakata seperti sama awat, langit-langit, dan arth, bumi, untuk menggambarkan asal-usul alam semesta, dengan frasa, kanatuma ratkan fafataknahuma, keduanya adalah satu, lalu kami pisahkan. Ayat ini mencerminkan konsep saintifik moden tentang Big Bang, di mana alam semesta bermula dari satu titik padat yang mengembang. Dalil Al-Anbiya.
Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan bahwa langit dan bumi itu pada mulanya adalah satu? Lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air? Maka tidakkah mereka beriman? Rujukan, halaman 197 Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan bahasa Al-Quran dalam surah Al-Anbiya menunjukkan ijaz ilmi melalui kosakata yang menggambarkan penciptaan alam semesta dengan cara yang selari dengan teori Big Bang, yang hanya ditemui pada abad ke-20 melalui penyelidikan kosmologi. Frasa kanatuma ratkan fafataknahuma, keduanya adalah satu lalu kami pisahkan, mencerminkan proses pengembangan alam semesta, manakala penyebutan air sebagai asas kehidupan selari dengan penemuan biologi modern bahwa air adalah komponen utama organisme hidup. Pada abad ke-7, tiada teknologi untuk mengetahui fakta ini, menjadikan ayat-ayat ini bukti keajaiban saintifik Al-Quran. Dalam konteks modern, analisis semantik dan kosmologi menegaskan ketepatan kosakata Al-Quran, menjadikannya mukjizat linguistik dan saintifik yang relevan untuk pembaca masa kini. Impak dan amalan, baca surah Al-Anbiya, Tuklot Sophia. Selepas solat subuh, renungkan ketepatan bahasa Al-Quran tentang penciptaan alam untuk menguatkan iman kepada kebesaran Allah. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat ini, contoh tafsir Ibn Kathir, untuk memahami kaitan saintifiknya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk memahami keajaiban saintifik Al-Quran. Han, Subbab 22. Iz Adadi, nombor 19 dalam struktur ayat penerangan. Nombor 19, nombor perdana, muncul dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang sering mendahului ayat-ayat suci, seperti dalam surah Al-Anbiya, dan dalam pola ayat tertentu, seperti jumlah ayat dalam surah Al-Alaq, surah pertama yang diturunkan. Nombor ini mencerminkan simetri ilahi dalam struktur Al-Quran. Dalil, surah Al-Mudaththir, di atasnya ada 19. Rujukan, halaman 152, Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan struktur ayat saintifik menunjukkan ijaz adadi yang luar biasa. Nombor perdana 19, yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, mencerminkan keesaan Allah dan ketepatan susunan Al-Quran. Kaitan nombor 19 dengan ayat-ayat suci, seperti dalam surah Al-Alaq, 9 ayat, yang mencari pencipta manusia, mengesahkan simetri ilahi yang tidak mungkin dirancang pada abad ke-7 tanpa teknologi pengiraan modern. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Constancies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan bahasa Al-Quran relevan untuk era matematik dan sains modern. Nombor 19 juga melambangkan kesempurnaan, selari dengan ketepatan ayat-ayat suci. Impak dan amalan. Baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulakan pembacaan Al-Quran, masukkan nombor 19 dengan menghitung hurufnya, menggunakan mushaf untuk menghargai keajaiban angka. Baca surah Al-Alaq 96/15 selepas solat maghrib, memikirkan kaitan nombor 19 dengan penciptaan manusia, mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Sahih Bukhari. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia nombormu dalam keajaiban Al-Quran. Penutup episode 25. Episode ini telah menonjolkan keajaiban saintifik, ijaz ilmi, bahasa Al-Quran dalam surah Al-Anbiya, yang menggambarkan penciptaan alam semesta dengan ketepatan yang selari dengan teori Big Bang dan penemuan biologi modern. Keajaiban numerikal, melalui nombor 19 yang muncul dalam Bismillahirrahmanirrahim dan pola ayat saintifik, mengesahkan simetri ilahi Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mudaththir, 70, di atasnya ada 19. Ketepatan bahasa dan nombor 11, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Al-Quran relevan untuk era sains modern. Ayat-ayat ini mengundang kita untuk tadabbur kebesaran ciptaan Allah, mengeratkan hubungan rohani melalui perenungan bahasa dan simetri angka. Semoga pembaca menghidupkan surah Al-Anbiya dalam kehidupan harian, merenung keajaiban saintifik dan nombor 19 untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran raqalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 16, Ijaz Balagi, cabaran bahasa Al-Quran penutup yang diperluas. Episode 19, telah membuka pintu kepada keajaiban linguistik.
Al-Quran melalui cabaran ilahi dalam surah Al-Baqarah, yang menyeru manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sesuai dengannya, satu cabaran yang kekal tidak terjawab selama lebih 14 abad. Keindahan bahasa Al-Quran, dengan irama yang memukau, struktur ayat yang simetri, dan ketepatan makna, bukan sahaja memikat hati pendengar pada zaman wahyu, tetapi juga relevan dalam dunia moden yang dipenuhi dengan teknologi analisis bahasa, seperti pemprosesan bahasa semula jadi, NLP. Ayat cabaran ini yang mengandungi 23 perkataan, mencerminkan nombor perdana 23, yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia, fakta yang hanya ditemui pada abad ke-20. Seperti yang disokong oleh Amazing Consistencies, keajaiban numerical ija adadi, ini mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang melampaui zaman dan intelek manusia. Dalam kehidupan moden yang penuh dengan keraguan dan cabaran intelektual, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kehebatan Allah melalui keindahan bahasanya. Cabaran Al-Quran bukan sekadar ujian linguistik, tetapi juga jemputan untuk menguatkan iman dan menghargai kebenaran ilahi yang kekal. Mari kita amalkan pembacaan surah Al-Baqarah 2:24 selepas solat subuh dengan tadabbur terhadap keunikan bahasanya, sambil memohon kepada Allah agar membuka hati kita untuk memahami keajaiban ini. Dengan menghidupkan ayat-ayat ini dalam kehidupan harian, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pelita yang menerangi jalan kita, sumber inspirasi untuk menghadapi dunia dengan keyakinan, dan bukti keesaan Allah yang tidak dapat disangkal. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk memahami cabaran bahasamu, dan jadikan Al-Quran cahaya hidupku serta syafaat di akhirat. Rujukan halaman 111, Teori Kerangka Quran. Episode 19, Perumpamaan dalam Al-Quran yang diperluas. Lalas telah membawa kita menyelingi keajaiban perumpamaan lalat dalam surah Al-Baqarah, sebuah contoh ijaz balagi yang luar biasa, kerana keupayaannya menyampaikan mesej yang mendalam melalui imej sederhana. Perumpamaan ini, dengan bahasa yang ringkas namun penuh hikmah, merendahkan kesombongan penentang Al-Quran, sambil mengukuhkan iman orang beriman, dengan menunjukkan kehebatan Allah dalam mencipta, daripada makhluk kecil seperti alam hingga alam semesta yang luas. Keajaiban numerikal ijaz adadi melalui nombor 29 yang berkait dengan struktur ayat perumpamaan dan 29 surah yang bermula dengan huruf muqatta'at mengesahkan simetri ilahi Al-Quran seperti yang disokong oleh Amazing Consistencies. Dalam era sains moden, perumpamaan ini selari dengan prinsip komunikasi persuasif, di mana imej sederhana digunakan untuk menyampaikan kebenaran universal, menjadikan Al-Quran relevan untuk analisis retorik kontemporari. Perumpamaan ayat mengingatkan kita bahwa setiap ciptaan Allah, walaupun kecil, mempunyai hikmah dan tujuan. Dalam dunia yang seringkali menghargai yang besar dan megah, Al-Quran mengajarkan kita untuk menghargai kesederhanaan dan kebesaran ciptaan Allah. Mari kita amalkan pembacaan surah Al-Baqarah 2:26 selepas solat Isya, merenung hikmah perumpamaan ini dengan tadabbur, dan memohon kepada Allah agar menjadikan kita hamba yang rendah hati dan bersyukur. Dengan menghidupkan perumpamaan ini dalam kehidupan harian, kita dapat memperkukuh hubungan rohani dengan Al-Quran, membina panduan untuk melihat keajaiban dalam setiap aspek ciptaan, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran. Doa, Allahumma ya Rabb, ajarkan aku hikmah perumpamaanmu, dan jadikan Al-Quran panduan untuk menghargai ciptaanmu. Rujuk halaman 111, Teori Kerangka Quran. Episode 12, Irama dan Bunyal Penutup yang diperluas. Episode 12 telah memperkenalkan kita kepada keajaiban irama dan bunyi Al-Quran, dengan surah Ar-Rahman sebagai contoh ijaz balagi yang memukau melalui pengulangan frasa Fa bi ayyi ala irabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Irama ini, dengan harmoni fonetik dan keseimbangan ayat, bukan sahaja memikat pendengar, tetapi juga mencipta kesan psikologi nafsi yang menenangkan jiwa, seperti yang disokong oleh penemuan sains moden tentang terapi bunyi. Kajian menunjukkan bahawa irama teratur dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus, dan Al-Quran, yang diturunkan pada abad ke-7, telah mengintegrasikan prinsip ini dengan sempurna. Seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, ketepatan irama ini mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan surah Ar-Rahman bukti keajaiban linguistik dan psikologi yang relevan untuk dunia moden.
Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan kegelisahan, Surah Ar-Rahman mengundang kita untuk berhenti sejenak, merenung nikmat Allah, dan mencari ketenangan melalui irama ayat-ayatnya. Mari kita amalkan pembacaan Surah Ar-Rahman 15 selepas solat maghrib, mendengar iramanya dengan penuh kesedaran melalui bacaan qari terkenal seperti Mishari Rashid Al-Fasi, dan memohon kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai penawar jiwa kita. Dengan menghidupkan irama ini, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai sumber ketenangan, inspirasi, dan kesyukuran, membantu kita menghadapi cabaran dunia dengan hati yang tenang dan iman yang teguh. Doa, Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan irama Al-Quran dan ingatkan aku akan nikmat-Mu yang tidak terhitung. Rujukan halaman 300 Quran. Penutup episod 19. Huruf muqatta'at, rahsia bahasa dan nombor penutup yang diperluas. Episod 19 telah membawa kita ke dalam misteri huruf muqatta'at, seperti Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah 21, yang menunjukkan ijaz balagi melalui keunikan linguistik yang mencabar pemahaman manusia. Huruf-huruf ini, yang terdapat pada permulaan 29 surah, adalah rahsia ilahi yang hanya diketahui oleh Allah. Namun kehadirannya memukau hati dan intelek dengan keindahan fonetik dan misterinya. Keajaiban numerikal ijaz adadi melalui nombor dogman, seperti yang disokong oleh Amazing Consistencies, mengesahkan simetri ilahi Al-Quran, menjadikan huruf muqatta'at sebagai bukti kehebatan yang relevan untuk era matematik dan analisis bahasa moden. Dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi seperti NLP, huruf-huruf ini kekal sebagai cabaran yang tidak dapat ditiru, mengundang kita untuk merenung kebesaran Allah. Huruf muqatta'at mengajak kita untuk tadabbur keajaiban bahasa dan nombor Al-Quran, memperkuat iman melalui perenungan misteri ilahi. Mari kita amalkan pembacaan surah-surah seperti surah Al-Baqarah 215 atau Asy-Syura bab 215 selepas solat subuh, menghargai keunikan fonetik huruf muqatta'at dan simetri nombor 29. Dengan mendengar bacaan qari terkenal dan memohon kepada Allah untuk membuka rahsia keindahan Al-Quran, kita dapat menjadikan huruf-huruf ini sebagai pintu masuk kepada hubungan rohani yang lebih mendalam. Al-Quran adalah harta karun ilahi yang menanti untuk diterokai, dan huruf muqatta'at adalah kunci untuk memahami kehebatannya. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan rahsia huruf muqatta'at dan jadikan Al-Quran panduan hidupku yang kekal. Rujukan halaman 256, Teori Kerangka Quran. Penutup episod 20, Kesan Psikologi Bahasa Al-Quran. Penutup yang diperluas, episod 20 telah menonjolkan keajaiban psikologi, ijaz nafsi bahasa Al-Quran, dengan surah Ar-Rahman dan surah-surah pendek seperti Al-Falaq dan An-Nas, sebagai contoh ayat-ayat yang menenangkan jiwa melalui irama dan makna yang mendalam. Kesan meditasi ayat-ayat ini, yang selari dengan penemuan sains moden tentang terapi bunyi, menunjukkan keupayaan Al-Quran untuk mengurangkan tekanan dan membangkitkan ketenangan batin. Nombor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang disokong oleh Amazing Consistencies, mengesahkan ijaz adadi yang mencerminkan simetri ilahi, menjadikan Al-Quran relevan untuk era psikologi dan matematik moden. Dalam dunia yang penuh dengan cabaran mental seperti kebimbangan dan kemurungan, ayat-ayat ini menawarkan penawar rohani yang praktikal dan abadi. Ayat-ayat ini mengundang kita untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan harian, dengan membaca surah Ar-Rahman atau Al-Falaq dan An-Nas selepas solat atau ketika merasa resah. Dengan tadabbur makna dan irama ayat-ayat ini, kita dapat merasai ketenangan yang mendalam, memperkuat hubungan dengan Allah di tengah kesibukan dunia. Mari kita amalkan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim sebelum setiap tindakan, merenung nombor 19 sebagai tanda keesaan Allah Ta'ala, dan memohon agar Al-Quran menjadi sumber kekuatan rohani. Dengan ini, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pelita jiwa, panduan untuk menghadapi cabaran hidup, dan sumber inspirasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Doa, Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan bahasa Al-Quran, dan jadikan ia syifa bagi jiwaku di dunia dan akhirat. Rujukan halaman 392, Teori Kerangka Quran. Penutup episod 21, Struktur Ayat, Simetri dan Keindahan Penutup yang diperluas. Episod 21 telah memperkenalkan kita kepada keindahan simetri dan struktur ayat surah Al-Ikhlas, sebuah contoh ijaz balagi yang memukau dengan keseimbangan linguistik dan ketepatan makna tentang tauhid. Dengan hanya 4 ayat, surah ini menyampaikan keesaan Allah dengan kejelasan, irama dan keindahan yang tiada tandingan,
menjadikannya sepertiga Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Keajaiban numerikal tadi, melalui nombor 19, yang muncul dalam jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim dan pola ayat, mengesahkan simetri ilahi Al-Quran, seperti yang disokong oleh amazing consistencies. Dalam era sains modern, simetri ini selari dengan analisis teks melalui teknologi seperti NLP, menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai model komunikasi yang cemerlang dan relevan untuk semua zaman. Surah Al-Ikhlas mengajak kita untuk tadabbur keesaan Allah, memperkuat iman di tengah dunia yang penuh dengan keraguan dan materialisme. Mari kita amalkan pembacaan surah Al-Ikhlas 3 kali selepas setiap solat, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, sambil merenung makna tauhid dan nombor 19 sebagai tanda keajaiban ilahi. Dengan menghidupkan surah ini dalam kehidupan harian, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai benteng iman, sumber kekuatan rohani, dan panduan untuk hidup dengan penuh kesederhanaan dan keikhlasan. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, dan surah Al-Ikhlas adalah permata yang menerangi hati kita. Doa Allahumma ya Rabb, kuatkan imanku dengan keindahan surah Al-Ikhlas, dan jadikan Al-Quran cahaya hidupku di dunia dan akhirat. Rujukan Sites 12 Teori Kerangka Quran. Penutup episode 22, Kosakata Al-Quran, Ketepatan dan Makna. Penutup yang diperluas. Episode 22 telah menonjolkan ketepatan kosakata Al-Quran dengan perkataan sama awat dalam surah Al-Mulk. Sebagai contoh ijaz balagi yang menggambarkan ciptaan alam semesta dengan kejituan dan keindahan. Perkataan ini yang merujuk kepada langit berlapis-lapis, selari dengan penemuan kosmologi modern tentang struktur atmosfera dan galaksi. Nombor 23, yang berkait dengan kosakata ini dan 23 pasang kromosom manusia, menunjukkan ijaz adadi yang mengesahkan simetri ilahi, seperti yang disokong oleh amazing consistencies. Dalam era sains modern, ketepatan kosakata Al-Quran bukan sahaja membuktikan keajaiban linguistik, tetapi juga menegaskan relevansinya sebagai sumber kebenaran saintifik yang melampaui zaman. Ayat-ayat ini mengundang kita untuk tadabbur kebesaran ciptaan Allah, dari langit yang megah hingga fitrah manusia yang dicipta dengan sempurna. Dalam dunia yang seringkali terpesona dengan kemajuan teknologi, Al-Quran mengingatkan kita untuk kembali kepada kesederhanaan iman dan kesyukuran. Mari kita amalkan pembacaan surah Al-Mulk setiap malam, seperti yang digalakkan Rasulullah Sunan Tirmizi, sambil merenung ketepatan kosakata sama awat dan nombor 23 sebagai tanda keajaiban ilahi. Dengan menghidupkan ayat-ayat ini, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk menghargai ciptaan Allah, menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran, dan memperkuat hubungan rohani kita dengan Pencipta. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk memahami keajaiban kosakatamu, dan jadikan Al-Quran pelindungku di dunia dan akhirat. Rujukan halaman 25 Teori Kerangka Quran. Penutup episode 23, Naratif dan Kisah dalam Al-Quran. Penutup yang diperluas. Episode 23 telah membawa kita kepada keindahan naratif kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas, sebuah contoh ijaz balagi yang memikat melalui gaya penceritaan yang dramatik, penuh emosi dan kaya dengan pengajaran rohani. Kisah ini dengan perincian tentang kelahiran Musa, pelariannya dari Firaun, dan perjumpaannya dengan Allah, menggabungkan ketegangan dan hikmah yang relevan untuk semua zaman. Nombor 23, yang muncul dalam pola ayat dan berkait dengan 23 pasang kromosom manusia, menunjukkan ijaz adadi yang mengesahkan simetri ilahi, seperti yang disokong oleh amazing consistencies. Dalam era sains modern, gaya naratif Al-Quran selari dengan teknik penceritaan modern seperti struktur 3 babak, menjadikannya bukti keajaiban linguistik yang terus memukau pembaca dan penonton masa kini. Kisah Nabi Musa mengajak kita untuk tadabbur pengajaran tentang keberanian, kesabaran, dan tawakal kepada Allah di tengah ujian hidup. Dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan ketidakpastian, kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang beriman. Mari kita amalkan pembacaan surah Al-Qasas, selepas solat maghrib, merenung keindahan naratif dan nombor 23 sebagai tanda keajaiban ilahi. Dengan menghidupkan kisah-kisah Al-Quran, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk menghadapi ujian dengan penuh keyakinan, memperkuat hubungan rohani kita, dan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Doa, Allahumma ya Rabb, ajarkan aku hikmah dari kisah-kisah-Mu, dan jadikan Al-Quran panduan untuk keberanian dan kesabaran.
Rujukan halaman 21, Teori Kerangka Quran. Penutup episode 24, Gaya Retorik dan Emosi. Penutup yang diperluas. Episode 24 telah menonjolkan keindahan gaya retorik surah Ad-Duha, sebuah contoh ijaz balagi yang membangkitkan harapan dan ketenangan melalui bahasa yang lembut, penuh empati, dan penuh dengan janji ilahi. Ayat-ayat ini, yang diturunkan untuk menghiburkan Rasulullah SAW di saat kesedihan, menunjukkan keupayaan Al-Quran untuk menyentuh emosi dan memberikan penawar rohani. Kesan psikologi, ayat-ayat ini, yang merangkumi penemuan sains modern tentang terapi relaksasi kognitif, mengesahkan keberkesanan Al-Quran dalam menenangkan jiwa, seperti yang disokong oleh Amazing Consistencies. Dalam dunia moden yang penuh dengan tekanan mental dan emosi, surah Ad-Duha menawarkan cahaya harapan yang praktikal dan abadi, mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Surah Ad-Duha mengundang kita untuk tadabbur kasih sayang Allah, eratkan hubungan rohani melalui pembacaan yang penuh kesedaran dan perenungan. Mari kita amalkan pembacaan surah Ad-Duha 3 kali selepas solat duha, atau ketika merasa resah, merenung keindahan retoriknya dan kesan ketenangannya pada hati. Dengan mendengar bacaan surah ini oleh qari terkenal dan memohon kepada Allah untuk ketenangan batin, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan emosi dan rohani, panduan untuk menghadapi cabaran hidup, dan pelita untuk menerangi kegelapan jiwa. Al-Quran adalah anugerah ilahi, dan surah Ad-Duha adalah permata yang menghiburkan hati kita. Allahumma ya Rabb, hiburkan hatiku dengan ayat-ayat-Mu, dan jadikan Al-Quran penawar jiwaku di dunia dan akhirat. Rujukan, halaman 39, Teori Kerangka Quran. Episode 25, Bahasa Al-Quran dan Sains Modern yang diperluas. Episode 25 telah menyerlahkan keajaiban saintifik, bahasa Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, yang menggambarkan penciptaan alam semesta dengan ketepatan yang selari dengan teori Big Bang, dan penemuan biologi modern tentang udara sebagai asas kehidupan. Frasa, kanatuma ratukan fafataknahuma, keduanya adalah satu, lalu kami pisahkan, menggambarkan proses pembangunan alam semesta, fakta yang hanya ditemui pada abad ke-20 melalui teknologi canggih. Nomor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang disokong oleh Amazing Consistencies, menunjukkan ijaz adadi yang mengesahkan simetri ilahi Al-Quran, menjadikan ayat-ayat ini bukti keajaiban yang relevan untuk era sains modern. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kemajuan saintifik, Al-Quran kekal sebagai sumber kebenaran yang melampaui zaman, mengundang kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk tadabbur keajaiban alam semesta dan kejituan bahasa Al-Quran, menguatkan iman melalui perenungan saintifik dan rohani. Dalam era modern yang sering memisahkan antara sains dan agama, Al-Quran menyatakan kedua-duanya dengan harmoni, menunjukkan bahwa kebenaran ilahi selari dengan penemuan manusia. Mari kita amalkan pembacaan surah Al-Anbiya, usapan 30, selepas solat subuh, merenung kaitan ayat-ayat ini dengan sains modern dan nomor 19 sebagai tanda keesaan Allah. Dengan menghidupkan Al-Quran dalam harian, kita dapat menjadikan panduan kehidupan untuk menghargai ciptaan Allah, menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran, dan membina hubungan rohani dengan pencipta alam semesta. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk memahami keajaiban saintifik Al-Quran dan jadikan ia cahaya hidupku di dunia dan akhirat. Halaman 109 Quran.